Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim: La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan lagi hormati Datuk Syahidan selaku pengurusi, seterusnya yang berbahagia lagi dihormati penasihat Surah Ar-Rasyidin Datuk Dr. Ismail Nur, muslimin, muslimat yang dihormati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, diluruskan perjalanan kita, dan mudah-mudahan dilembutkan hati kita dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan ianya akan dapat untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, untuk kita ini sentiasa hidup dalam keridhaan Allah Ta'ala di dunia dan juga di hari akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW, kepada ahli bait baginda dan para sahabat baginda. Tak lupa juga kita mohonkan bantuan Allah untuk sekalian para ulama yang mempertahankan agama ini dengan ilmu mereka, dan para pejuang agama yang mempertahankan agama ini dengan jihad mereka. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita buka surat kita sudah baca muka surat apa 11. Makalah 2 Baik. Muka surat 10 ataupun 11, makalah yang kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bil mujalasatil ulama wa istima'il kalamil hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhil qalbal mayyita bi nuril hikmati kama yuhil arda mayyitata bima'il matar." Atau kama qala, hendaklah kalian bergaul dengan ulama dan juga mendengar perkataan-perkataan hukama, kerana Allah Ta'ala menghidupkan kembali hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Dia menghidupkan atau menghijaukan tanah yang gersang dengan air hujan. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan hukama, jamak daripada hakim, adalah orang yang mempunyai hikmah ataupun ahli hikmah. Yang dimaksudkan dalam hukama dalam hadis ini adalah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah Subhanahu Wa Taala, selalu tepat ucapan dan perbuatannya, sedangkan ulama ialah orang yang mengamalkan ilmunya. Dalam riwayat At-Tabrani daripada Abu Hanifah disebutkan, jalisul qubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaklah kalian bergaul dengan kubara ataupun golongan orang-orang yang memerintah ataupun pemerintah, dan bertanya jawab dengan ulama, dan bercampur akrab dengan para hukama. Sedangkan menurut riwayat yang lain, jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Bercampur gaullah dengan ulama, bersahabatlah dengan hukama, dan bercampurlah ataupun bermuamalahlah dengan kubara ataupun golongan para pemerintah. Baik. Jadi kalau kita melihat hadis ini, Nabi mengatakan, "Alaikum bil mujalasatil ulama." Hendaklah kita ini sentiasa bersama dengan para ulama, ya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Kunu ma'as siddiqin." Dan hendaklah kamu itu sentiasa dengan para siddiqin. Siapa itu para siddiqin? Baik, kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran, tunjukkanlah kami hidayah, jalan hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu golongan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Baik. Tafsiran Siratal ladzina an'amta alaihim ini dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim min nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Yang bermaksud, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah pertama sekali golongan para nabi, yang keduanya para siddiqin, yang keduanya syuhada, dan yang ketiganya adalah salihin. Ya, ini 4 jalan tafsir kepada ayat Fatihah yang kita baca itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka itu? 4 golongan ini. Iaitu pertamanya para nabi, yang keduanya para siddiqin. Siapa itu siddiqin? Para ulama yang beramal dengan ilmunya, dan para wali-wali Allah. Ini golongan yang dinamakan sebagai golongan siddiqin. Yang ketiganya itu syuhada. Siapa itu syuhada? Syuhada ini adalah golongan orang-orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala memberikan kepada mereka syahid. Dan yang keempat adalah golongan para salihin, iaitu orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka dan orang-orang yang mencegah kemungkaran dan melaksanakan kebaikan. Ini orang yang saleh. Jadi ini 4 jalan yang selamat dalam kehidupan kita. Kalau kita nak berjalan di atas muka bumi ini dengan selamat, maka hendaklah kita ikut jalan ini. Kerana jalan yang lain kita tak ikuti, jalan yang tidak menepati jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, wa man tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Barang siapa yang mana taat kepada kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, pasti mereka akan bawa kamu jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dalam hal ini, bila kita tengok persekitaran kita, kita melihat kepada sekeliling kita, manusia-manusia yang ada di zaman kita ini, kebanyakannya mereka itu tidak membawa kepada jalan kepada Allah. Kebanyakan mereka itu tidak membawa kita ini jalan kepada kenal Rasulullah. Kebanyakan daripada apa yang ada di sekeliling kita ini membawa kita kepada jalan yang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebanyakan manusia di akhir zaman ini, sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa akan berlaku satu keadaan manusia-manusia itu yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Akan berlaku satu ketika di mana manusia-manusia itu pagi-pagi dia beriman, petang dia kafir. Sedangkan pula kadang-kadang yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Petang-petang dia beriman, tapi pagi-pagi pula kafir. Dan yang paling dahsyat daripada itu, yabi'u aqwamun dinahum bi'ardi minad dunya. Kebanyakan manusia itu menjual akan agama mereka demi untuk mendapat akan keberuntungan ataupun keuntungan dunianya. Jadi ini adalah merupakan satu fenomena yang ada pada hari ini, pada ketika ini, iaitu kebanyakan manusia itu menjadikan dunia itu sebagai matlamat dia. Jadi macam mana kita nak baiki hati kita? Macam mana kita nak baiki akan muamalah kita dengan Allah untuk kita tuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hal ini Nabi mengingatkan kepada kita, alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Nabi mengingatkan kepada kita, pertama sekali hendaklah kita duduk bersama dengan para ulama. Kerana ulama ini, mereka ini akan memberikan ingatan kepada kita supaya kita ini ingat, supaya kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita itu takut kepada Allah taala, ingat kepada hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu macam mana pun kita ni, paling tidak macam mana sibuk pun kita, dalam mungkin 1 minggu mesti kita mendengar kalam ulama, mesti kita melazimi ulama, mesti kita menziarahi ulama. Kerana sesungguhnya pada diri mereka itu ada nur, ada cahaya untuk kita memperbetulkan kehidupan kita.
Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang penting untuk kita jelaskan, untuk kita faham. Kerana sesungguhnya kalau mana kita lari daripada ulama, maka dalam hal ini sebenarnya kita lari daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nur Allah Taala. Kerana para ulama ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama min ummati ka nabi min bani Israel. Ulama di kalangan umatku itu macam nabi di kalangan Bani Israel. Yang mana kalaulah di zaman Bani Israel itu para nabi tidak kutus. Kenapa? Kerana mereka ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk memimpin umat. Begitulah para ulama ini, mereka bertugas untuk memimpin masyarakat selepas kewafatan bagi Nabi SAW daripada zaman ke zaman, sehinggalah sampai ke zaman kita ini, untuk kita itu kenal Allah, untuk kita itu kenal dengan Rasulullah, untuk kita kenal dengan hari akhirat, untuk kita membuat persiapan untuk kematian kita, untuk kita ini melihat bahawa sesungguhnya dunia ini adalah merupakan sesuatu yang tidak kekal. Yang kekal hanyalah kehidupan di hari akhirat. Dan semua perkara itu hanya akan dapat kita perolehi dengan duduk dengan para ulama, mendengar kalam hukama. Cuma di sini ada perbezaan. Sebab Nabi mengatakan alaikum bil mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Ada yang dikatakan ulama, ada yang dikatakan hukama. Ya. Jadi ada perbezaan di sini. Siapa itu ulama? Ulama ini adalah merupakan orang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini namanya ulama. Ini namanya ulama. Cuma pembahagian ulama ni pula ada dua. Ada ulama yang dikatakan ulama yang benar, ulama ahlillah, tapi ada juga ulama yang ulama usuk, ulama yang ahli dunia, ulama yang dia tidak beramal dengan ilmunya. Ada juga ulama yang macam ni. Jadi ulama yang macam tu kita saya ikutlah. Kerana di antara ciri ulama yang hak itu, kata para ulama, dia ada banyak ciri ulama ni. Cuma yang nyatanya pada mereka ini ada 5 tanda yang jelas. Kalau kita nak ikut ulama, dia ni ulama ke tidak? Dia ni boleh bawa aku kepada kebenaran ataupun tidak? Dia ni boleh bawa aku dekat dengan Allah ataupun tidak? Dia ada 5 ciri dia. Secara asas ada banyak ciri yang kalau kita lihat dalam banyak kitab, kadang-kadang disenaraikan sampai 20 ciri ataupun sifat-sifat ulama yang begini. Tapi kesimpulannya ada 5 perkara yang dapat kita lihat pada golongan yang diistilahkan sebagai ulama ahlillah, yang kita dapat ikut dan manfaat daripada ilmunya. Yang kalau kita ikut mereka, insya-Allah kita akan selamat, khususnya di akhir zaman. Apakah ciri mereka ni? Pertama, ulama yang benar, dia membawa manusia ni daripada jahil kepada berilmu. Ulama yang benar itu dia membawa manusia ini daripada jahil kepada berilmu. Kita duduk dengan dia walaupun 1 jam, mungkin 2 jam, tapi kita dapat ilmu. Tapi kalau kita duduk dengan dia dapat ketawa je, dapat gelak je, balik kita pun tak tahu apa benda aku dapat tadi. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Sebab ciri ulama dia memang bertugas untuk memberikan ilmu. Dan kita dah faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuwarisu dinaran wala dirhaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak mewariskan akan dirham dan dinar, tidak mewariskan kekayaan. Tetapi dia mewariskan al-ilm. Dia mewariskan ilmu, dan apabila dia mewariskan ilmu, maka dia mewariskan sesuatu yang banyak, bihadzil wafir. Ya. Jadi apabila kita duduk dengan ulama, tambah ulama yang ahlillah, tambah hukama. Kadang-kadang hukama ni kita duduk dengan dia 10 minit je, dan kadang-kadang dia tak cakap apa pun. Dia tengok saja kita, kadang-kadang sudah dapat cahaya dan nur pada kita. Kadang-kadang cakapnya sepatah saja. Sepatah saja sudah memberikan pengajaran kepada kita. Itu hukama. Ya. Pengalaman saya dalam belajar pun banyak saya jumpa dalam rihlah pengajian ilmu ini. Dalam kehidupan saya banyak saya jumpa. Ada kita jumpa ulama, ada kita jumpa hukama, ada kita jumpa ulul azma pun ada. Pun ada juga tapi mengaku dia ulama. Banyak.
Ada yang saya mengaji dengan satu orang tu memang hebatlah. Dari segi title-nya, dari segi keilmuan, dari segi kesarjanaannya memang hebatlah segi bahasa. Tapi kadang-kadang kita fikir apa benda yang dapat mengubah diri kita. Tak dapat pun. Ada satu orang yang kita jumpa ni hukama. Dia ni memang orang alim. Tapi tak banyak cakap dan dikatakan dia ni kategorinya hukama. Saya pernah duduk dengan dia bersama dengan para talibul ilmi yang lain, pergi ziarah dengan dia. Dia agak sakit dia waktu tu. Bila dia pergi dalam keadaan dia sakit waktu tu, ini di Pekan Pahang, seorang ulama tua. Kita pergi kat dia. Biasalah kadang-kadang orang sakit ni, kadang-kadang mungkinlah dia ada berbau sikit, kadang-kadang ialah tempat tidurnya itu mungkin ialah bau kencing dan sebagainya kan. Kita pun dalam hati ni, waktu tu saya naik 3 orang pergi jumpa dengan dia, 3 orang. Terdetik dalam hati, ada bau yang tak mengenakkan. Ada bau yang tidak mengenakkan. Kita pun duduk depan dia. Dia pun tanya, anak-anak datang kenapa? Kami kata nak ziarah tuan, nak ziarah tuan guru. Alhamdulillah, dia kata ziarah saya juga, dia kata. Ada juga orang ziarah saya. Lepas tu tengah-tengah cakap tu lalat datang. Dia urung kat kami lah. Ada salah satu orang di kalangan kawan kami tu, lalat hinggap kat hidung dia. Dia pun cakap apa? Dia kata biasanya lalat ni dia pergi kat tempat kotor je. Padahal lalat 2-3 ekor tu sikit pun tak hinggap kat tempat dia. Malah dekat atas tubuh badannya sikit pun tidak jatuh dan tidak hinggap. Yang lalat tu lalat bukan kecil-kecil ni, lalat apa? Lalat yang langau tu, yang besar tu, yang hijau tu kan. Dekat kami ni penuh ni. Tadi hati kata apa? Kotor orang tua ni, baunya tak menyenangkan kan. Tapi dia kata sepatah je. Dia kata biasanya lalat ni dia pergi kat tempat yang kotor je. Itu je dia bagi. Dan kemudiannya bila mana kita dah faham mesej tu, kita kata tuan guru nasihatkan kami. Dia bagi satu perkataan saja. Jaga hatimu anak. Kerana Allah nilai pada hati, Allah tengok pada hati, tidak pada yang zahirnya. Itu je dia bagi tahu. Dan itulah ilmu yang kita dapat, dan akhirnya kita pun balik dengan ilmu tersebut, akhirnya dapat mendidik diri kita. Ini kalam hukama. Itu pengalaman saya lah, pengalaman peribadi. Dia tak cakap banyak, tak payah kuliah 3-4 jam, tak payah kuliah sampai pukul 10. Dengan hanya satu perkataan kita dah faham dah. Ya Allah, rupanya kita ni kotor. Kalaulah dia tu ibaratkan kita nampak dia dengan bau yang tak menyenangkan, dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang mungkin tak terurus, patutnya logiknya lalat tu lebih banyak orang kat dia lah. Tapi 1 ekor lalat pun tak ada dekat dia, tapi yang ada kat kita. Dan mesej dia senang je. Dia kata lalat hanya pergi kepada benda yang kotor, yang busuk, dia kata. Dan akhir sekali dia pesan, jagalah hatimu anak, kerana sesungguhnya Allah melihat pada hati dan amalmu. Itu saja. Itu contoh. Ini satu contoh, Jadi kalau kita tengok hukama ini, ada ulama lah. Kita bagi cerita ulama dulu. Sebelum kita cerita hukama, kita cerita ulama dulu. Mereka ini yang pertama sekali cirinya adalah membawa manusia daripada tak ada ilmu kepada ada ilmu. Walaupun duduk dengan dia sekejap, tapi kita akan dapat ilmu. Apa maksud ilmu? Ulama mengatakan ilmu ini dia akan ada 3 perkara. Ain, lam, mim. Apa itu ain, lam, mim? Ain itu arif. Kita akan kenal Allah. Kita akan kenal Rasulullah. Kita akan kenal akhirat. Kita akan mengenal akan sesuatu yang nak kita kenal, yang wajib kita kenal. Itu ain. Yang kedua lam. Pada ilmu itu ain, lam. Ain itu lam, lin. Apa itu lin? Lemah lembut. Ahli ilmu akhlaknya lemah lembut. Ahli ilmu akhlaknya adalah akhlak nubuah, akhlak para nabi. Ahli ilmu adalah merupakan mereka yang cukup jaga tutur kata dan tingkah lakunya. Baru nama ahli ilmu. Jadi lam itu maksudnya lin.
Jadi orang yang mana kalau dia bercakap tentang kebenaran tapi akhlaknya tak ada, ya, cakap tentang kebaikan tetapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut, ini kita takuti. Kenapa? Allah menyatakan dalam Quran, ya allazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabrat maqtan indallahi an yaqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Kerana sesungguhnya akan datang kemurkaan Allah Ta'ala bagi orang yang mana dia bercakap tapi dia tak buat apa yang dia cakapkan. Dalam istilah kita namakan cakap tak serupa bikin. Jadi ini yang kedua. Pada ilmu itu mesti ada lam, ya, iaitu lin, ya. Kemudian mesti ada mim, ma'rifah, ya. Ma'rifah ini adalah pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada makhluk. Setengah ulama berkata ain yang pertama itu ali. Ali itu maksud tinggi. Tinggi budi pekertinya, tinggi dia punya bahasanya, tinggi dari segi akhlak dan tutur katanya. Lam itu lin dan mim itu ma'rifah. Jadi mesti ada ketiga-tiga itu baru kita namakan sebagai ilmu. Baik. Jadi ulama yang pertamanya ciri dia tu nak kenal dia tu ulama ataupun tidak, membawa manusia daripada jahil kepada berilmu. Baik. Yang kedua ciri ulama, apa ciri ulama lagi? Membawa manusia ini daripada tidak beramal kepada beramal. Maksudnya bila kita duduk dengan dia, kita akan rasa seronok nak beramal dengan agama. Kita akan rasa seronok nak beramal dengan Islam. Dan kita akan rasa seronok untuk kita beramal dengan iman. Kita akan kenal ihsan. Jadi ini ciri ulama yang kedua. Maksudnya, kalau dulu kita ni tak rajin sembahyang sunat, tapi bila mana kita belajar dengan dia, dah rajin sembahyang sunat. Kalau dulu kita tak rajin baca Quran, tapi bila duduk dengan dia, kita rajin baca Quran. Kalau dulu kita ni malas nak berwirid, hizib dan sebagainya, membaca hizib, membaca akan ratib dan sebagainya, kita duduk dengan dia, kita rajin membaca hizib, kita rajin membaca ratib, kita rajin membaca zikir-zikir dan sebagainya. Itu tanda ulama. Maksudnya dia membawa manusia ini daripada tidak beramal kepada beramal. Kerana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah menyatakan demi masa semua manusia dalam kerugian melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh, yang berpesan-pesan mereka itu dengan kebenaran dan berpesan-pesan mereka itu dengan kesabaran. Jadi ini ciri dia, ciri ulama. Jadi yang keduanya membawa manusia daripada tidak tahu kepada ciri pertamanya tidak tahu kepada tahu, yang kedua dapat tidak beramal kepada beramal, ya. Baik, yang ketiganya, ya, membawa manusia ini daripada perpecahan kepada kesatuan. Membawa manusia ini daripada berpecah belah kepada mereka ini bersatu. Sebab kita ni ummatan wahidah. Kita ini adalah merupakan umat yang bersatu. Dan Nabi menyatakan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu itu duduk dalam jamaah. Jamaah itu adalah rahmat, sedangkan berpecah itu adalah merupakan azab. Kelemahan kita di akhir zaman ini adalah kerana kita berpecah. Bukan kata umat Islam tak ramai. Umat Islam ramai. Umat Islam hebat. Umat Islam kaya. Umat Islam memiliki berbagai-bagai perkara yang orang kafir juga ada, kita juga ada. Tetapi apa yang menyebabkan kita lemah? Kerana kita tidak bersatu. Hati-hati kita itu dipecahkan. Hati-hati kita itu tidak dapat untuk menerima dari segi perbezaan peribadi ataupun jamaah-jamaah yang lain. Bila kita tak bersatu, itu yang lemah. Kita tengok apa yang berlaku di Timur Tengah. Sampai hari ini tak selesai-selesai krisis yang berlaku. Krisis Syrianya, krisis di Palestinnya, ya, krisis di Iraqnya, krisis di Yamannya, di Mesir dan sebagainya. Kenapa jadi macam tu? Sebab umat Islam tidak ada kesatuan di dalam nak melaksanakan akan agama. Maka para ulama dia menyeru kepada kesatuan. Para ulama dia menyeru kepada sesuatu yang menjadi kesatuan umat, bukan kepada perpecahan. Jadi mana ulama yang membawa kepada perpecahan, ini bukan ulama. Ya. Ini adalah merupakan ular dalam semak.
Tunggu masa je nak batuk. Ini yang ketiga. Maksudnya ciri ulama, mereka ini masya-Allah orang yang membawa manusia ini daripada berpecah kepada kesatuan. Baik, yang keempat, ciri ulama itu ialah membawa manusia ini daripada akhlak-akhlak yang tak baik, akhlak-akhlak yang mazmumah, seperti ujub, riya, takabbur, sum'ah. Seperti apa lagi? Hasad, dengki, kata mengata, kepada akhlak yang baik, kepada akhlak-akhlak mahmudah, seperti sabar, redha, tawakal, khauf, raja dan sebagainya. Jadi ulama ini artinya dia mendidik umat. Sebab nak membuang sifat-sifat yang jahat, nak membuang sifat-sifat mazmumah itu bukan boleh begitu saja dibuang, tak. Nak membuang sifat-sifat itu dia ada proses dia. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, dia ada proses takhalli dia, tahallinya, tajallinya. Proses buang macam mana? Proses kita nak menggantikan sifat yang kita buang itu dengan sifat baik macam mana? Dan apakah natijahnya, tajallinya apa? Dia ada proses itu. Dan bukan senang. Dan ulama yang sebenar, ulama yang bekerja dengan cara memberikan tarbiyah dan mujahadah kepada umat. Jadi di sini umat akan berakhlak dan akhlak yang baik. Sebab yang kurang kita zaman hari ini, apa dia? Akhlak sebenarnya. Dan benda itu bukan kurang pada hari ini je, sejak zaman Nabi lagi. Sebab Nabi mengatakan, inni bu'ithtum liutammima makarimat akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akan keutamaan akhlak, kesempurnaan akhlak. Sebab di zaman Nabi SAW, manusia itu berada dalam keadaan jahiliah. Jahiliah itu bukan sebab mereka tak tahu. Kebudayaan mereka tinggi, kesusastraan mereka tinggi, tamadun mereka tinggi. Tapi apa yang tak ada di waktu itu? Yang tak ada adalah akhlak sebenarnya. Di waktu itu, manusia-manusia dia hanya, orang kata apa, berpaksikan kepada qudrat, berpaksikan kepada kekuasaan. Siapa yang kuat, dialah qudrat, dialah yang jadi raja. Yang diceritakan di zaman Nabi SAW, di antara kebanggaan para pahlawan Arab di waktu itu adalah mereka ini mengumpulkan tengkorak-tengkorak musuh mereka di rumah mereka. Dia pancung kepala musuh dia keringkan akan kepala itu, dia ambil tengkorak musuh-musuhnya. Kemudian dia buat apa? Dia potong di bahagian atas kepala itu, dijadikan tempat minum arak. Dia jadikan sebagai cawan. Jadi di dalam satu rumah itu, kalau banyak cawan daripada kepala tu, maksudnya lagi terror lah dia tu, lagi ramai musuh-musuh yang telah dibunuhnya. Itu satu kebanggaan bagi mereka. Itu satu kebanggaan. Bukan kata mereka ni tak reti jahiliah itu, maksudnya mereka ini tidak punya tamadun teknologi, tidak. Malah kalau kita tengok setengah-setengah teknologi itu, teknologi dulu lebih hebat daripada teknologi sekarang. Nak buat piramid sampai hari ni orang masih lagi berteka-teki macam mana piramid itu boleh dibuat dalam keadaan batu-batu yang besar disusun begitu rapi. Taman bergantung di Babylon, the Hanging Garden of Babylon. Sampai hari ni orang fikir macam mana taman tu boleh duduk ke atas lebih kurang gunung yang begitu cantik, dibuat begitu. Sampai hari ni manusia terfikir tentang bagaimanakah teknologi mereka itu. Setengah teknologi di zaman dahulu lagi hebat. Dulu di zaman Baghdad, sebelum Mongol datang untuk menghancurkan Baghdad, lampu-lampu ini, lampu chandelier ini ada, tetapi dia tidak ada sandarannya. Maksudnya lampu tu dia macam bulan, tak ada tiang, tak ada apa benda yang menyebabkan dia tersangkut ataupun yang menggantung dia, terapung-apung di udara. Mana ada lagi teknologi itu pada hari ini? Tak ada pun. Maksudnya ada setengah teknologi dah hebat. Malah di zaman Nabi SAW pun sudah ada teknologi yang macam tu. Maksudnya yang kurang itu bukan teknologi, tapi yang kurang itu akhlak, macam yang saya sebutkan tadi. Dan di antara adat kebudayaan waktu itu apa lagi? Di antara kebiasaan pahlawan-pahlawan Arab di waktu zaman Nabi SAW itu, sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, di antara mereka ini menjadi kebanggaan mereka merogol anak-anak gadis, anak-anak perempuan di depan ibu bapa mereka. Itu di antara kebanggaan pahlawan Arab di waktu itu. Sebab tu di zaman sebelum Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul dan Nabi, di antara kebiasaan umat Arab itu adalah membunuh anak-anak perempuan mereka sejak waktu kecil lagi. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bi'ai dhammin qutilat, di atas dosa apa yang mereka itu dibunuh anak-anak kecil yang wanita ini. Kerana sesungguhnya pada orang-orang di zaman itu,
kalaulah ada anak-anak kecil ini, apabila dia besar, wanita-wanita ini bila dia besar menjadi gadis suntik, mereka akan memalukan keluarga. Sebab apa? Nanti akan ada pahlawan-pahlawan Arab yang tengok anak darahnya itu, dia akan dirogol di depan ibu bapanya, tak boleh buat apa-apa. Di zaman Nabi SAW begitu keadaannya. Dan para ulama datang ke tengah masyarakat untuk memberikan tarbiyah terhadap perkara ini. Sebagaimana Nabi SAW memberikan tarbiyah kepada umat Arab di waktu itu, sehingga kan membawa umat Arab daripada Arab jahiliyah kepada Arab yang Masya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrajat linnas. Kamu adalah merupakan sebaik-baik manusia yang diambil ataupun yang dikeluarkan daripada umat manusia. Ya, ini para sahabat. Jadi ciri ulama yang benar yang keempatnya apa? Membawa manusia ini daripada akhlak-akhlak yang tidak baik kepada akhlak-akhlak yang baik. Tengok macam mana Nabi mengubah para sahabat daripada mereka itu, ya, bergaduhan sesama sendiri, bermusuhan sama sendiri, sampaikan akhirnya sampai sanggup untuk berkongsi dengan apa yang mereka ada dengan sahabat-sahabat daripada Madinah, daripada Makkah. Tengok ketika mana peristiwa hijrah. Sedangkan sebelum itu kaum Aus dan Khazraj telah berperang sesama mereka itu berkurun lamanya. Tapi bila datang Nabi SAW, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj dengan nama Ansar. Dan sahabat yang datang daripada Mekah yang namakan Muhajirin dipersaudarakan dengan mereka. Sampai ada di kalangan mereka itu yang kalau mana dia ada rumah dua, satu untuk dia, satu untuk sahabat Muhajirin dia. Kalau dia ada isteri dua, satu untuk dia, satu diceraikan, sampai peringkat untuk diceraikan kepada sahabat Muhajirin dia. Sampai peringkat macam tu. Harta je macam tu juga dia bagi dua. Kenapa? Kasih sayang yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat Muhajirin dan juga sahabat Ansar. Dan ini benda yang kurang di zaman kita. Jadi ulama dia membawa daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik kepada sifat yang baik. Itu ciri dia. Memberikan tarbiyah kepada umat, memberikan tarbiyah kepada masyarakat. Baru kita nampak ini ulama, yang ini kita boleh ikut ni. Tapi kalau tengok dia dengan kita pun lebih kurang je, kan? Maki dia dengan maki kita, dia atas sikit daripada kita, ini bukan ulama ni. Ya? Kalau bab masalah dunia, dia punya cerita dunia lebih daripada kita pun, ni bukan orang yang boleh kita ikut. Ya? Apatah lagi kalau dia lebih marah daripada kita, kan? Patutnya ulama ni dia punya malaikat ni lebih besar lah daripada syaitan orang yang nak didiknya, kan? Tapi kalau dia punya syaitan dengan kita syaitan lebih kurang serupa je, macam mana kita nak ikut dia? Ini adalah merupakan perkara yang menjadi masalah pada kita hari ini. Jadi ulama ni kalau kita lihatkan ciri yang keempat dia, membawa manusia daripada sifat-sifat yang tidak baik ataupun kita namakan mazmumah kepada sifat-sifat yang baik, iaitu kita namakan sebagai mahmudah. Itu ciri yang keempat. Adapun ciri yang kelima, ulama ini yang kita boleh ikut, yang kita boleh jadikan panduan, yang boleh kita jadikan sebagai pegangan kita. Ulama ini dia membawa kita daripada cinta dunia kepada cinta akhirat, membawa kita daripada takut mati kepada cinta mati, ya. Membawa kepada kita kefahaman bahawa dunia ini sementara, akhirat itu kekal. Jadi ini adalah ciri yang kelima. Maksudnya dia membawa kita ini, memberikan faham kepada kita ini untuk lebih mencintai Allah dan Rasul, mencintai hari akhirat. Allah menyatakan dalam Quran, kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair liman ittaqa. Katakanlah mata benda dunia ni sedikit saja, qalil, sedikit sangat, dan hari akhirat itulah lebih kekal bagi orang yang bertakwa. Jadi ini 5 ciri yang dikatakan ulama. Jadi Nabi SAW kata, alaikum bil mujalasatil ulama. Hendaklah kamu duduk dengan ulama. Jadi tak semua ulama yang kita boleh duduk dengan dia, tak. Sebab kalau kita duduk dengan ulama yang ulama yang mereka itu orientasinya itu dunia, orientasinya itu adalah permusuhan, orientasinya adalah merupakan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasul, takut-takut duduk dengan dia itu, dia akan meracun hati kita. Yang menyebabkan kita ni patutnya daripada kita nak beramal, jadi tak jadi beramal. Daripada patutnya kita ini nak membuang sifat-sifat mazmumah, lagi banyak sifat mazmumah pada kita. Daripada kita nak bersatu, tiba-tiba lagi kita berpecah.
Ini kita kena hati-hati. Sebab ulama yang begini adalah ulama yang diperingatkan oleh Nabi SAW, itu ulama su', ulama yang jahat. Ya. Jadi ini 5 ciri ulama. Saya ulang balik. Pertama, membawa manusia ni daripada tidak ada ilmu kepada ada ilmu. Ya. Yang kedua, membawa manusia daripada tidak beramal kepada beramal. Yang ketiga, membawa manusia ini daripada berpecah kepada bersatu. Yang keempat, membawa manusia daripada sifat-sifat mazmumahnya kepada sifat-sifat mahmudahnya. Dan yang kelima, membawa manusia daripada cinta dunia kepada cinta akhirat, daripada cinta kepada dunia ini kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi ini ciri ulama. Paling tidak, ada banyak lagi ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, tapi ini yang asas. Dengan 5 ni kita boleh suluh. Bukan kita nak suluh orang, tak. Kita ni tak boleh suluh orang. Patut suluh diri sendiri, muhasabah dengan diri sendiri. Tapi dalam kita nak mencari ilmu, dalam kita nak mencari kebenaran, kita kena ikut ulama. Siapa lagi yang nak kita tanya? Siapa lagi yang nak kita bersoal? Tapi kita kena tahulah cirinya. Sebab silap bertanya, silap kita berkawan, takut-takut bukan ulama yang kita dapat, tapi ular dalam semak yang kita dapat. Ini masalah dia, ya. Jadi ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu dikatakan, Nabi kata, hendaklah kau bergaul dengan ulama dan mengecam ataupun kita mendengar akan kalam hukama. Yang kedua ni lagi dalam. Kalau ulama, dia tu ahli ilmu. Tak semua ulama dia hukama, tapi semua hukama dia ulama. Tak semua ulama dia hukama, tetapi semua hukama dia adalah ulama. Maksudnya hukama tu lagi tinggilah. Mereka yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan hikmah. Faman yu'tal hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala akan hikmah, maka keluar daripadanya itu akan hikmah yang banyak. Ahli hikmah macam saya cerita tadi lah. Belajar dengan dia kadang-kadang duduk setengah jam je, tapi dia punya pelajaran semua hidup boleh dapat. Ya, seumur hidup boleh dapat. Nampak? Saya pernah duduk di Turki satu ulama, dan dia juga seorang hukama sebenarnya. Tengah makan ni, kita tengah makan. Biasalah bila kita makan, orang Turki ni dia makan apa? Dia makan roti. Dia makan roti. Jadi bila makan roti ni, bila kita makan, walaupun dalam talam, walaupun ada safrah, tapi kadang-kadang dia punya kulit roti tu jatuh. Kulit roti tu jatuh. Jadi bila jatuh, kita ni biarkan je lah. Makan je lah roti, cicah lah dengan dia punya sup kambing dia. Dan bila mana sudah habis makan, kita pun alhamdulillah, doa lah. Bila kita nak habis saja nak buat doa makan, dia kata nanti dulu. Kan ada lagi ni, dia kata baki-baki serpih-serpih roti yang ada ni. Dia cakap apa? Dekat kami dia kata, anak, sebelum Allah Ta'ala beri kepada kita kufur iman, Allah bagi kepada kita kufur nikmat dulu. Sebelum Allah Ta'ala bagi kita kufur iman, Allah Ta'ala bagi kita kufur nikmat dulu. Maksudnya, ya bawah tu memang kita tak makan, tetapi itu sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan barakah makanan sebenarnya pada akhirnya. Kalau kita makan kan, barakah makanan tu pada akhirnya. Kalau kita makan dalam talam, yang last tu yang barakahnya. Ya. Begitu juga bila makan roti, walaupun kita makan dia punya isinya, tapi dia punya apa? Dia punya serpih-serpih, itu yang barakah. Akhirnya dia ambil dan kemudiannya dia makan. Kami jadi malu. Dia kata, nak, ya, sebelum Allah Ta'ala bagi kufur iman, Allah bagi kufur nikmat dulu. Nampak? Pengajaran tu sampai hari ni saya teringat. Banyak macam-macam. Bila kita bergaul dengan para hukama ni, kadang-kadang benda yang tak pernah terfikir oleh akal kita pun, kita akan diajarnya. Contoh, biasa kita semayang kan, tapi ini pun saya tak amalkan juga, tapi saya cerita lah juga. Saya cerita, bila kita semayang, kita pakai sejadah. Bila habis sudah semayang, kita lipat sejadah macam mana? Kita lipat sejadah, kita lipat kan?
Kan terus kan kita lipat kan. Kiri kanan Dia kita biasa lipat macam itulah, atas bawah lah. Kan? Pernah ditegur seorang sahabat saya. Dia kata jangan buat macam tu. Patutnya sajadah tu kita lipat begitu. Sebab apa? Sebab yang itu adalah tempat kita sujud. Tadi yang kita lipat tadi tu adalah tempat kita pijak. Kita pijak dengan tempat kita sujud, tak kena kata. Yang tempat sujud tu perlu dimuliakan. Patutnya gitu dia kata. Ada satu ulama Turki yang tegur begitu. Jadi benda-benda yang tak pernah terfikir kita, diajarnya kita sampai ke peringkat macam tu, adabnya. Ya. Tapi benda ni benda yang tak adalah wajib kan. Tapi benda ni adab, nak tengok macam mana mereka menjaga adab. Sebab tu kalau kita tengok setengah tempat, contohnya kalau di Uzbekistan tempat pengajian dia, bila kita tengok tempat pengajian dia, atas setengah masjid lama mereka, bila nak masuk tu pintu dia kecil. Pintu dia rendah. Untuk didik kita bila nak masuk satu tempat pengajian, tunduk. Sebab dia kena tunduk bila dengan ilmu pengetahuan. Ini contoh. Ini ahli hikmah. Iaitu mereka ini orang-orang yang halus budi dan akhlak mereka, sampai kadang-kadang benda yang tak nampak, yang tidak dapat dilihat oleh kita pun diajar kepada kita. Ada lagi lah yang tinggi-tinggi lah, ada macam-macam benda yang ditegurnya kita ini, sebab nak menjaga akhlak dan kita punya perilaku kita. Jadi jelas dekat sini ada perbezaan di antara ulama dan hukama. Dan saya katakan tadi, ulama tak semestinya hukama, tapi hukama kebiasaannya ulama. Baik, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, yang sedang hukama yang jamak daripada hakim adalah orang ahli hikmah. Dimaksudkan dengan hukama dalam hadis ini adalah ahli hikmah yang mengetahui zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang Yang mengetahui zat Allah Taala, yang mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam hal ini mereka ini betul-betul mengetahui jalan-jalan menuju kepada Allah Taala. Mereka ini benar-benar ma'rifatullah. Bukan hanya sekadar cakap saja, tetapi takut Allah Ta'ala itu terzahir pada wajah dan perilaku mereka. Sehingga akhirnya apabila mereka ini dengan hanya melihat kepada orang yang awam ini, orang awam boleh meningkat akan iman mereka. Ini ahli hikmah. Ini ahli hikmah. Selalu tepat ucapannya dan perbuatannya. Sedangkan ulama ialah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu perbezaan antara hukama dan ulama. Sehingga kan dalam riwayat At-Tabrani, sebelum tu ada lagi dalam hadis itu dikatakan, alaikum bil mujalasatil ulama, hendaklah kamu duduk dengan di majlis-majlis ulama, wastima'il kalamil hukama, dan dengar akan kalam-kalam hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalba mayyita binuril hikmah, kama yuhyil arda mayyitata bima'in matar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang gersang ini dengan air hujan. Jadi kita ni bila duduk dengan hukama, bila duduk dengan ulama, hati kita akan hidup. Bila hati kita hidup, di situ sebenarnya hati kita akan dapat nur daripada Allah Ta'ala. Nur ala nur, yahdillahi li nurihi man yasha. Cahaya atas cahaya. Allah akan memimpin siapa dikehendakinya kepada cahaya ni. Jadi itu perlu hati yang hidup. Sebab hati yang mati ini adalah hati yang sakit, hati yang saqim. Hati yang mereka itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati-hati mereka itu. Apakah penyakitnya? Sifat mazmumah lah. Sifat apa? Sifat riaknya, sifat ujubnya, sifat takaburnya, sifat sum'ahnya, cinta dunianya, hasad dengkinya tak habis-habis. Jadi itu yang dikatakan penyakit. Jadi orang yang Allah Ta'ala beri hatinya itu cahaya, dia akan dapat hindarkan sifat-sifat tadi. Dan duduk di majlis ulama, mendengar kalam hukama, maka di situ dia akan menjadikan hati kita itu hidup. Dan hati yang hidup inilah dinamakan sebagai qalbun salim, hati yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhirat.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat, anak pinak, harta benda takkan memberi manfaat pada kita melainkan hati yang selamat sejahtera, yang akan menyelamatkan kita daripada fitnah dan huru-hara hari kiamat. Hati yang selamat sejahtera macam mana? Hati yang dia itu dipenuhi dengan nur iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perkara yang kita dapat lihat. Dalam riwayat Tabarani daripada Abu Hanifah disebutkan jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaklah kalian bergaul dengan kubara, bertanya jawab dengan ulama dan bercampur akrab dengan hukama. Menurut riwayat yang lain jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubara. Bergaullah dengan ulama, bersahabatlah hukama dan bercampur gaullah dengan kubara. Maksudnya dalam hal ini kalau nak selamat kita di dunia dan di hari akhirat, ya, campurlah mereka yang ulama, campurlah mereka yang hukama, yang ada ahli, yang mereka itu ahli dalam takwanya, ahli dalam ilmunya, dan jangan lupa juga kubara, maksudnya golongan pemerintah. Pergi kepada mereka, kalau mereka salah tegur mereka, ya, kalau mereka betul raikan mereka. Dan ini adalah merupakan satu daripada kaedah kesatuan umat Islam. Dalam hubungan ini ulama dibezakan menjadi 3. Ada setengah pendapat mengatakan kubara itu juga bukan sekadar pemerintah, tetapi mereka ini pemerintah dunia akhirat yang memiliki ilmu dan hikmah. Pun ada juga pendapat mengatakan begitu. Dalam hubungan ini ulama dibezakan menjadi 3. Ulama iaitu orang alim tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, maka mereka inilah yang mempunyai hak untuk memberikan fatwa. Hukama iaitu orang alim tentang zat Allah Ta'ala saja. Bercampur mereka ini membuatkan perangai terdidik, kerana daripada hati mereka bersinar cahaya makrifat Allah Ta'ala, iaitu mengenal Allah Ta'ala, dan daripada jiwa mereka membias sinar keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana kita nak bergaul dengan para hukama ni, hati akan cerah dan terang dengan makrifatullah. Adapun kubara ataupun pembesar, setengah ulama mengatakan pembesar dunia, tapi setengah ulama mengatakan pembesar itu yang memiliki kedua-duanya, iaitu yang memiliki ilmu dan juga memiliki hikmah. Bercampur akrab dengan ahli Allah itu mendatangkan sikap-sikap yang mulia dan kemampuan memberikan manfaat tanpa memakai ucapan di atas kemampuan yang memakai ucapan. Maka barang siapa membawa manfaat padamu tanpa memakai ucapan, mesti saja ucapannya pun bermanfaat untukmu. Kalau tidak begitu, maka ucapannya juga tidak membawa manfaat. Jadi dalam hal ini, kubara ini ataupun pembesar ini, ya, ada pendapat mengatakan itu adalah mereka yang memiliki kedua-duanya, iaitu ada ilmu dan juga ada hikmah. Yang berkaul dengan mereka itu akan menjadikan kita ini orang yang terdidik jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini, bila mana kita ni semakin hari semakin tua umur kita, tambah-tambah pula kalau kita lihatkan, ya, di sini yang banyaknya majoritinya itu golongan-golongan yang rumah kata pergi kubur kata mari, ya, maka sepatutnya lah kita ini lebih menajamkan pemerhatian kita kepada ma'rifatullah, kepada kenal kepada Allah. Jadi ilmu yang kita nak belajar, yang kita kena fokuskan adalah berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan keimanan dan berkaitan dengan pengamalan kita, tasawuf dan sebagainya. Bukan kata ilmu lain tak boleh belajar, boleh, bagus. Ilmu belajar bahasa Arab bagus, belajar nahwu contohnya bagus, saraf bagus, tajwid bagus. Tapi yang penting dan yang paling kita kena bagi penumpuan adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar kenal, dan kita nak kenal diri kita itu dengan sebenar-benar kenal diri kita. Kadang-kadang diri kita ni pun kita tak kenal, ya, mana yang dikatakan roh, mana yang dikatakan akal, mana yang dikatakan hati pun kita kadang-kadang tak jelas. Mana yang dikatakan diri kita yang jasmani, mana yang dikatakan diri kita yang rohani, mana yang dikatakan diri kita yang nurani, mana yang dikatakan diri kita yang rabbani, ya, pada diri kita semua ada. Jadi itu kita kena jelas.
Mana perjalanan jasmaninya, mana perjalanan rohaninya, mana perjalanan nuraninya, mana perjalanan rabbaninya. Nak kenal Allah Ta'ala ni mesti jelas. Sebab itu adalah kerja para hukama. Sebab kadang-kadang kita duduk berbual, kita duduk bercakap, kita duduk belajar benda-benda yang biasa saja, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan hal-hal yang biasa. Tapi kita kena belajar juga sesuatu yang mengenalkan kita kepada pencipta kita. Sebab nanti bila kita nak balik kepada alam barzah, yang nak kita jumpa itu adalah pencipta kita. Kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kembali kepada dia, wajib kenal. Mesti kena tahu jalannya. Kalau tak kenal, tak tahu, macam mana kita nak kembali? Ini para hukama. Jadi bukan saja cari ulama, cari hukama juga. Dan kalau boleh cari yang kedua-duanya, yang sebagaimana dikatakan kubara tadi, mengikut setengah pendapat yang mengatakan mereka ini hukama dan ulama. Jadi ini satu perkara yang kita dapat lihat tentang wasiat Nabi SAW ini kepada kita. Baik, adalah As-Sahrawardi berkeliling pada sebahagian masjid Al-Khaif di Mina, meneliti dengan cermat beberapa orang. Lalu ditanyai mengapa demikian. Ianya pun menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki beberapa orang yang jika ia memandang orang lain, maka mendatangkan kebahagiaan bagi yang dipandang, dan aku mencari orang yang demikian. Imam As-Sahrawardi, Al-Maqtul, seorang ulama besar dalam ilmu tasawuf, imam di dalam ilmu tasawuf. Pernah satu ketika dia berjalan-jalan di Masjid Khif. Masjid Khif ni di Madinah. Dikatakan masjid itu adalah merupakan masjid yang diletakkan di situ ada 40 makam Nabi. Dia berdekatan dengan tempat Jamrah. Dia berdekatan dengan tempat Jamrah. Jamarat itu dekat dia, Masjid Khif. Nama pun Khif. Khif dia takut pada Allah Ta'ala. Kalau kita pergi Mekah buat haji, kita kena tahu tu, kan? Kenapa duduk kat Mina? Mina tu asal perkataannya Muna, maksudnya harapan pada Allah Ta'ala. Di situ diberikan harapan. Kita kena bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah tu apa dia? Muzdalifah tu maksud kedekatan, zulfa, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Arafah, kena wukuf di Arafah. Arafah tu apa dia? Maksudnya pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak pergi haji, kena fahamlah semua tu, dari segi zahir dan batinnya. Sebab tu Imam Shibli pernah tanya kepada anak murid dia, apabila engkau memakai ihram, apakah engkau telah berniat haram segala-gala benda yang haram bagi kamu daripada hal-hal dunia? Ada tak kamu niat macam tu? Dia kata, tidak ya syekhku, tidak aku berniat dengan demikian. Maka dia kata, engkau tidak berihram, kata dia. Ketika engkau mengatakan labbaik Allah, bertalbiyah, adakah kau dengar Allah jawab akan talbiyahmu itu? Kita kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang kepada engkau ya Allah. Aku datang kepada engkau ya Allah. Adakah kau dengar Allah membalas akan jawabmu itu? Muridnya kata, tidak ya syekhku. Maka engkau tidak bertalbiyah, kata dia. Bila engkau masuk ke haram Mekah, pergi ke Masjidil Haram, adakah di waktu itu jelas pada hatimu bahawa tidak ada apa benda yang haram padamu itu melainkan sesuatu yang kau khususkan untuk Allah Ta'ala saja, dan kau tidak melihat yang lain melainkan kepada zatnya saja? Maka di waktu itu berkata anak murid Shibli, tidak aku melihat begitu wahai guruku. Maka kata Imam Shibli, engkau tidak masuk ke Masjidil Haram, kau tak masuk ke tanah haram. Dan ditanya juga tentang Khif, bila kau masuk Khif, kau rasa tak ketakutan para Nabi yang 40 itu, yang ketika mana mereka melalui kawasan itu penuh takut dengan Allah Ta'ala, sehingga nama masjid itu pun Masjid Khif, masjid yang takut kepada Allah Ta'ala? Kamu rasa tak ketakutan yang begitu dahsyat kepada Allah? Tidak wahai guruku. Maka kata Imam Shibli, kamu tidak pergi ke Mina, kamu tidak pergi ke Khif, kamu tidak berihram, kamu tidak melontar. Akhirnya semua tidak. Akhirnya kata Imam Shibli, kalau begitu kamu pergilah kembali akan haji dan buatlah sebagaimana yang telah aku ajar kamu tadi. Jadi ini ahli hikmah, Jadi kata As-Sahrawardi, ketika mana beliau itu berkeliling di Masjid Khif, maka orang tanya kepada dia,
Apa yang dicarinya? Kata As-Sahrawardi, sesungguhnya yang aku cari adalah satu orang yang dengan pandangan matanya itu akan membahagiakan manusia. Nampak? Pandangan matanya itu boleh mendidik manusia. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi. Apakah bunyi hadis itu? Atau kama qala ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang mukmin kerana dia pandang daripada pandangan Allah SWT. Ada manusia ni dipandang terus daripada pandangan Allah Taala, menyebabkan hati kita ni bergetar. Bila kita tengok saja dia, duduk depan dia saja, dipandang saja, hati kita boleh bergetar. Kita pun tak tahu, bukan kita takut kat dia, malah kita sayang lagi para ulama. Tapi bila pandang dia, ada sesuatu yang mengingatkan kita dengan akhirat. Ini orang yang sudah ada padanya itu hikmah. Nabi kata ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang mukmin kerana dia pandang daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada manusia dipandang tu dengan pandangan makrifah, dengan pandangan firasah. Sebagaimana yang pernah berlaku kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu an, yang satu ketika bila mana beliau itu sedang berbual-bual dengan sahabat, ada seorang sahabat masuk. Seorang perawi hadis, sahabat ni, dia masuk dan kemudian Sayyidina Uthman kata, telah masuk ke tempat kita ini seorang sahabat kita yang aku lihat di matanya ada kesan zina. Maka dia waktu sahabat ni bertanya, wahai Uthman, turun wahyu ke? Sampai kau tahu apa yang berlaku pada aku? Uthman kata tidak, ini hanyalah firasat seorang mukmin. Maka sahabat ni, sebab dia sahabat, dia membenarkan, dia kata betul. Tadi ketika mana aku nak datang ke rumah Uthman, katanya aku berselisih dengan seorang wanita yang agak cantik orangnya. Aku berpaling, aku tengok dia. Sahabat tengok, dia tengok macam tu saja. Sudah Allah Ta'ala jelaskan di matanya itu kesan zina. Dia tengok macam tu saja dan kemudian terus masuk ke tempat Sayyidina Uthman. Uthman boleh nampak kesan tu. Agaknya kita macam mana ini? Tak nampak kan? Sebab apa tak nampak? Sebab dahlah kita tidak firasah, tidak ada firasah, tidak ada mukasyafah. Ya. Tata kita pun sama semua. Kan? Mata dah tak boleh nak jaga dah. Jadi ini berlaku di zaman para sahabat. Jadi kata Sahrawardi, ada manusia yang macam tu. Sebab tu kita kena jadi macam mereka lah. Kita kena cari mereka-mereka ni ulama, kita kena cari hukama supaya hati kita terdidik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullah bi thalathatil baliyat. Bakal datang satu masa di kalangan umatku, kata Nabi, iaitu umatku ini akan menjauh diri daripada ulama dan fuqaha. Maka Allah timpakan kepada mereka 3 bencana. Ada 3 bencana yang Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka. Apa dia? Awwaluha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Wa thani yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Wa thalithatu yukhrijuna minad dunya bighairi iman. Baik, Nabi sebut akan datang kepada kita ni satu zaman, dan ini bukan zaman Nabi ni zaman kita lah ni. Ya, akan datang kepada umatku ini satu zaman, kata Nabi, manusia semua menjauhi ulama. Majlis ulama adalah 30-40 orang macam ni. Kan majlis kempen pilihan raya tak tahulah berapa ramai, kan? Ya, umat akan jauh daripada ulama. Umat akan jauh daripada fuqaha, daripada ahli fiqh, ahli hukum. Maka Allah akan menjatuhkan kepada mereka ini 3 bala. Apakah balanya? Pertama, dicabut kembali keberkatan usahanya. Maksudnya usaha yang dibuat itu banyak tapi tak ada barakah. Dia kaya tapi tak tenang. Duduk rumah besar, asyik bergaduh je. Ya? Panas je. Bukan kata Malaysia ni panas, memanglah Malaysia ni panas, tapi panas dalam arti kata bergaduh je. Ya? Suami isteri bergaduh, isteri dengan suami bergaduh, bapa gaduh dengan anak, anak gaduh dengan mak, anak gaduh dengan bapa. Bergaduh je. Tak tenang. Ya? Sebab ditarik keberkatan daripada usaha-usaha mereka.
Orang yang mana kalau ada barakah dalam usahanya, yang sikit pun dia tenang, dia syukur. Apatah lagi banyak. Rumah yang kecil pun syukur, apatah lagi besar. Ya, sikit cukup. Ya, kalau banyak tu syukur. Jadi ini tanda keberkatan. Jadi orang yang mana jauh daripada ulama, daripada fuqaha, pertama sekali Allah tarik daripada dia itu ke keberkatan usahanya. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah Ta'ala akan menjadikan mereka itu dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Allah Ta'ala akan jadikan mereka itu dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang zalim, jangan salahkan pemimpin itu. Memanglah dia dah memang salah. Salahkan juga diri kita. Salahkan juga diri kita. Sebab ini telah disebutkan oleh Nabi SAW. Bila mana kita tak ikut lagi para ulama, tidak lagi ikut fuqaha, tidak bergaul dengan mereka, maka di sinilah akan jadi apa? Akan jadi perkara yang kita sebutkan yang kedua ini, iaitu akan dikuasakan kita oleh pemimpin yang zalim. Dan yang ketiganya, yang paling kita takut, bila mana kita lari daripada ilmu pengetahuan, lari daripada ulama, hukama dan juga fuqaha, kita keluar daripada dunia ini tanpa iman. Maksudnya keluar daripada dunia ini matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Mati dalam keadaan mati yang tidak baik. Mati dalam keadaan yang kufur kepada Allah SWT. Maka ini yang paling kita takut. Ini bala yang Allah Ta'ala timpakan bagi mereka yang tidak bersama dengan para ulama. Kerana itu Allah menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, iaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di antaranya itu ulama lah. Jalan mereka. Dan kalau kita tak jumpa mereka, macam mana? Susah sangat nak jumpa ulama. Kita ni memang jenis orang yang suka bersangka buruk dengan orang, contoh dia. Kita tak rasa semua yang ada ni ulama. Macam mana nak buat? Maka di waktu tu bacalah kitab-kitab ulama. Bacalah kitab-kitab mereka. Cubalah faham dan beramal dengan apa yang menjadi ajaran-ajaran mereka dalam kitab-kitab mereka. Kerana apa? Kerana disebutkan dalam Hikam Ibn Ta'ilah, tashabbahu mithlahum fa inna tashabbaha tariqun najah. Hendaklah kamu itu meniru-niru perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan baik mereka, perbuatan-perbuatan soleh mereka, kerana sesungguhnya meniru-niru perbuatan mereka itu adalah jalan kepada kejayaan. Jadi kalau kita baca dalam kitab, contohnya para ulama zaman dahulu, para salafus soleh zaman dulu, malamnya mereka itu tak tidur, mereka beribadah tahajud, contoh dia. Dan dalam tahajud mereka menangis kerana meminta ampun kepada Allah. Kita pun kena buat macam itulah. Walaupun kita ni susah nak nangis, buat-buatlah nangis. Ya? Kalau susah sangat nak nangis, ambil bawang ke, bawang putih ke, kan? Bagi jugalah nangis. Tak payahlah macam tu, kan? Artinya kita kena meniru apa yang mereka buat. Kerana sesungguhnya meniru-niru perbuatan orang saleh itu adalah merupakan jalan menuju kepada kejayaan. Baik, ini 3 perkara yang Nabi sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang kalau mana kita ingin untuk selamat daripada 3 bala ini, hendaklah kita duduk dengan para ulama, duduk dengan hukama, dan kita mengambil panduan daripada fuqaha, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu makalah yang kedua ini. Nanti kita akan sambung lagi kepada makalah yang ketiga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama rakibal bahr bila safinah. Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seperti halnya mereka yang melintasi laut tanpa perahu. Insya-Allah pada masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Baik. Ada soalan? Ya? Ustaz tu tahap mana? Ustaz ke baru nak start?
Ustaz tu cakap kita, kan? Bahasa kita tu kita panggil ustaz lah. Ustaz ni kalau di negeri Arab, ya, ustaz ni profesor. Al-ustaz itu maksudnya profesor. Tapi kat kita ni orang tu dia ngajar agama, kita panggil dia ustaz lah. Kalau dulu banyak istilah dia. Kadang-kadang orang panggil kalau kat Indonesia kiai, kalau dekat Indonesia, kalau dekat Patani orang panggil apa? Baba. Ini semua ustaz-ustaz lah. Jadi ustaz-ustaz ni mereka ini ulama lah. Cuma tengoklah, ulama saya dah sebut tadi, yang kita nak ikut ialah ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmu dia. Hatta ustaz pun tak apa. Saya contohnya, kalau kita tengok dia tu memang siqah dengan ilmu dia. Sebab ada ustaz, orang panggil dia ustaz, tapi ilmu dia ulama. Kan? Ada orang ni, orang panggil haji je, haji-haji je orang panggil dia. Ustaz pun tidak. Apa pun tidak. Tak ada title pun, tapi bercakap masya-Allah, dia punya ilmu dia, amal dia lebih hebat daripada ulama. Pun ada juga. Jadi sebenarnya benda ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu martabat mereka dan juga tingkatan-tingkatan mereka ni. Tapi paling tidaklah orang agama kita panggil dia ustaz. Nak ikut dia, tengok dia amal tak dengan ilmu dia. Ada tak 5 ciri yang saya sebutkan tadi? Kan? Panduan tadi kan 5 ciri kan? Ada tak pada dia? Kalau ada 5 ciri tu, ahlan wa sahlan, ikutlah dia, insya-Allah. Kita selamat. Ya? Jadi kalau tak ada 5 ciri tu, walaupun dia ni depan dia punya nama tu dengan macam-macam ada lah. Ya? Macam-macam ada. Castro lah pula kan. Nama dia tu panjang, disebabkan title tu, tapi cakap dia tidak membawa kepada apa yang 5 saya sebutkan tadi. Ya? Tak payah nak ikut lah. Ya, itu bukan ulama, itu ula dalam semar. Jadi dia bukan diukur daripada title, tak. Dia bukan diukur daripada title, tapi diukur daripada segi pengamalan dan penghayatan daripada agama. Sebab dia nak bawa kita pada agama. Ya, dan kita nak selamat ni, kita ikut ustaz-ustaz yang nak selamat. Jadi bila kita nak selamat, mestilah dia itu selamat dan menyelamatkan. Betul tak? Kalau dia sendiri tak selamat, takkan kita nak ikut dia. Dia sendiri tenggelam, bolehkah kita ni rasanya, kalau dalam laut lah kan, nak selamatkan diri, dia sendiri tenggelam, takkan kita nak minta tolong dengan dia? Betul tak? Mestilah kita minta tolong dengan orang yang dah selamat. Sebab pepatah Arab mengatakan al-faqid la yu'ti. Orang yang tak ada dia takkan memberi. Jadi nak tengok ulama tu betul atau tak betul, dia beramal dengan agama ni. Apa tanda dia? 5 perkara tadi. Ya? Membawa manusia daripada tidak tahu kepada tahu, membawa manusia daripada tidak beramal kepada beramal, membawa manusia daripada perpecahan kepada kesatuan, membawa manusia ni daripada sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, membawa manusia ni daripada cinta dunia kepada cinta akhirat, daripada suka dengan kehidupan dunia dengan cinta mati untuk Allah dan Rasulnya. Tengok 5 perkara ni sebagai panduan. Kita jangan cakap siapa-siapa. Jangan pula lepas ni kita tembak, guna point ni tembak. Tak boleh. Oh, ustaz ni tak boleh ni, tak ada pula. Kita pula lebih ustaz daripada ustaz pula. Jangan guna point untuk tembak orang, tak boleh kan? Sebab ini untuk kita. Kita tengok, ni bukan, sudahlah. Kan? Sebab nak selamatnya kita, insya-Allah. Itulah masalah dia. Bila ulama dengan ulama bercakaran, bila ulama dengan ulama dah bergaduh, itulah hasil dia. Cuba kita tengok balik, kenapa terjadinya konflik di Syria, kenapa terjadinya konflik di Mesir. Ya, bila ulama dengan ulama dia bergaduh, maka di waktu itu yang menjadi mangsanya adalah rakyat. Saya baru balik daripada Aceh minggu lepas, bulan lepas. Tengok kesan-kesan tsunami di sana. Ini kali kedua saya pergi. Bila kita tengok dulu, Aceh ni tempat lahir ulama, Serambi Mekah. Ya, memang tempat orang alim.
Tapi bila ulama-ulama bergaduh sama mereka, sehingga kan amar ma'ruf nahi mungkar tak dilakukan lagi, sehingga akhirnya jadi perpecahan, ya, di antara GAM dan juga kerajaan pusat, yang menyebabkan kezaliman berlaku setiap hari. Allah datangkan tsunami, 300,000 orang yang terkorban dalam peristiwa itu. Nampak tak? Bila mana tibanya bala yang macam tu, la utihanna lahum fitnatan fayasir al-halim fiha hairan. Nabi kata, kalaulah dibukakan balak daripada pintu langit, turunnya balak itu, maka menjadikan orang alim di kalangan masyarakat itu akan hairan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ulama dengan ulama bergaduh. Bila ulama dengan ulama bergaduh, akan jadilah bencana dan kerosakan kepada umat. Apa yang berlaku di Timur Tengah, itulah yang berlakunya. Ya. Kita sama kita, Islam sama Islam berperang. Nauzubillah min zalik. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lagi? Sebaik-baiknya ada 5-5 tu. Sebaik-baiknya lah. Tapi kalau tak ada 5-5 tu, 4 daripada 5 tu pun okey. Ya. Kalau tak ada pun, at least lah 2 daripada 5 tu ada. Maksudnya dalam hal ni, bila nak baca kitab tu mesti kena berguru lah. Jadi kalaupun guru tu tak mengamalkan apa yang dia ajar, paling tidak kita dah tahu lah isi kitab tu. Tapi mesti ada guru lah. Mesti ada guru. Cuma kadang-kadang guru kita tu mungkin dia tak ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Tak payah nak tengok kat dia lah, tengok kitab tu. Ya, macam saya lah, contohnya tak beramal dengan apa yang saya cakap, jangan tengok saya lah, tapi tengok apa hak ada dalam kitab ni. Kitab ni berharga ni, sebab dia nasihat penghuni dunia. Ni semua penghuni dunia, bukan penghuni kubur. Kan? Penghuni dunia. Jadi kita kena tengok apa isi dalam kitab. Itu maksud dia, ya. Wallahu a'lam. Jadi silakan. Yang keempat, pembentukan akhlak manusia. Biasanya kita dengar saranan di tazkirah ke ceramah mengenai hadis yang menyatakan tidak sempurna iman seorang di antara kalian jika ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Tapi bila saya pergi interview meeting, Kristian pun kata, dia pun ada macam tu. Malah lebih baik kata dia kata golden rule dia ialah love others the way you want to be loved. Seolah mereka menyatakan kepada kita nothing special about your hadis. Tapi saya kalau lihat apa tu ayat Quran surah At-Taubah 148, laqad ja'akum sudah kan. Ini saya ingat tahap tanda arah standard dia lebih. Saya ingat kalau kita mengamalkan ini, yang maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa ini, berat terasa olehnya penderitaan ataupun kesusahanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kalau kita sebagai pemimpin biasa dan pemimpin atasan, kita mengamalkan ini, saya ingat lebih hebat daripada yang kawan Ustaz sebelum daripada hadis tadi tu. Kalau kita dapat mengamal, mengikut contoh ikutan baginda, macam mana kita? Benar. Dua-dua itu sebenarnya adalah sokong menyokong di antara satu sama lain. Ya. Sebab nak menjadi orang yang beriman, kena tengok siapa? Baginda Nabi lah. Tengok contoh Rasul lah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak cinta Allah Ta'ala, ikut aku, kata Nabi. Allah akan cinta kamu. Jadi dalam hal ini, dua ayat yang kita kata sama ada laqad ja'akum ataupun la yu'minu ahadukum tadi, sebenarnya dia adalah saling kait-mengait satu sama lain. Sebab nak jadi beriman kan kena tengok Rasul. Dan kita katakan tadi, tidak sempurna iman seorang kamu itu
sehingga dia mengasihi saudaranya lebih daripada dia mengasihi dirinya. Ya. Dan dalam hal ini kalau kita lihat, mencintai itu di atas dasar apa? Di atas dasar keimanan. Di atas dasar keimanan. Agama yang lain juga, mereka ini ada juga benda itu, tapi di atas dasar etika. Maksudnya, etika ini bila mana datang kepentingan diri dia, dia boleh tinggal saudara dia. Tapi kita tidak. Bila atas dasar keimanan ni, walaupun kita ini dalam keadaan bagaimana sekalipun, atas dasar untuk menjaga ukhuwah, maka perkara ini akan tetap kita pertahankan walaupun kadang-kadang nyawa ataupun harta kita ini tergadai. Dan itu dibuktikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibuktikan di zaman kekhalifahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana mereka itu sanggup mengorbankan apa yang daripada mereka itu untuk perjuangan agama. Cuma hari ini kita tak boleh jadi nilai lah, sebab umat Islam hari ini, masya-Allah, ya, namanya saja Islam, tetapi di segi pengamalannya itu sudah tidak ada keislamannya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah Arab, dikatakan al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu telah dihijab oleh orang Islam itu sendiri. Kecantikan Islam itu telah dihijab oleh orang Islam. Hari ini bila kita cerita Islam bersih, Islam teratur, kan? Islam adalah agama kedamaian. Cuba tengok kat Kaabah nanti bila nak cium Hajar Aswad. Ada tak? Ada tak? Dengan singgung sana, dengan singgung sini, dengan tumbuk sana, dengan kuak sana, kuak sini, kan? Padahal kalau kita beratur semua, dapat tak? Dapatlah. Apa pasal tak lewat? Nampak? Jadi al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu dihijab oleh orang Islam. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab Islam tu tak diamalkan. Sebab bila tak diamalkan, ini yang jadi kat dunia kita sekarang. Zahir saja kita kata Islam, tapi bila tak dilaksanakan Islam, itu yang bercebara kita ni. Jadi benda-benda macam inilah yang kita sedihkan. Begitu juga dengan kebersihan dan sebagainya. Pergi kat Mesir contoh dia, tempat lahirnya paling banyak ulama di Azhar. Cuba tengok Mesir, kan? Kita tengok sendiri pun pening. Sampah mata-mata. Macam mana nak kata orang yang Mesir? Macam mana nak kata Islam tu hebat? Ini masalah dia. Sebab orang Islam itulah yang mencemarkan balik kesucian Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya itu kait-mengait itu memang betul. Memang itu adalah jalannya sebenarnya. Wallahu a'lam. Okey, cukuplah setakat ni, ya. Saya rasa yang baik pada Allah Taala, yang tidak baik pada kelemahan hawa nafsu sendiri, mohon Allah jauh. Sekian aku lihat astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa zawal mustaghfirin wa najatut taibin wa billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqa ba'da hadza tafarruqan ma'suma. اللهم فقنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق يا أرحم الراحمين اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وعن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تختم علينا عظيم حسن الخاتمة ولا تختم علينا عظيم سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qimus shalah.